Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Okey, tajuk seterusnya mau makan masuk bahagian konsep niat. Okey, hadis niat ni yang biasa kita dah baca. Setiap buku-buku hadis di Misal akan meletakkan tajuk niat ni ataupun bab niat ni adalah di muka hadapan ataupun bab yang pertama sekali. Hadis yang popular yang mana iaitu matanya disebut innamal a'malu binniyat. Okey. Okey, dalam hadisnya macam biasa kalau bahagian pengajian hadis kita akan tengok kepada potongan hadis iaitu yang pertama innamal a'malu binniyat, setiap pekerjaan hendaklah disertakan dengan niat dan seterusnya. Ni anda kena bacalah Okey, dalam pengajian Quran kita ada sebab nuzul hadis, tapi dalam bahagian hadis dalam pengajian Quran kita ada sebab nuzul ayat, dan dalam pengajian hadis kita dipanggil atau ia dipanggil sebab urut hadis. Macam mana sesebuah hadis itu dikeluarkan ataupun berlakunya penceritaan oleh Nabi. Okey, dalam hadis ni apa yang berlaku adalah ulama menceritakan bahawa terdapat seorang sahabat yang berhijrah dari Mekah Mukarramah ke Madinah. Bukan disebabkan untuk menyahut perintah Allah dan Rasulnya, tetapi kerana ingin berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Ingat nama dia. Sahabat ini tidak dinyatakan nama, tapi hanya disebut oleh wanita itu sahajalah, Ummu Qais ni. So wanita tersebut dia telah mensyaratkan kepada sahabat tersebut berkenaan supaya pergilah berhijrah ke Madinah kalau nak kahwin dengan dia. Jadi disebabkan peristiwa itu, sahabat itu dikenali sebagai Muhajir Ummu Qais, yang bermaksud orang yang berhijrah kerana Ummu Qais lah. Okey, so dalam bab ni ada 3 benda yang kita kena ingat, niat, hijrah dan juga ikhlas. Okey, yang pertama sekali adalah niat. Niat adalah sebagai satu lintasan hati atau tujuan hati, dan dari segi istilah adalah satu gerak hati untuk melaksanakan satu pekerjaan dengan tujuan mencari redha Allah. Okey, kat sini ada nota ringkas tentang apa itu sebab urut hadis. Okey, seterusnya apa sebenarnya peranan niat dalam ibadah? Okey, yang pertama adalah membezakan antara ibadah dengan adat atau membezakan antara ibadah fardu dan ibadah sunat. Contohnya, kalau duduk dalam masjid untuk itikaf dan berehat adalah sama. Mandi kerana sesuatu kewajipan syarat dan rutin harian adalah sama. Tapi niat yang membezakan. Kalau kita duduk kat masjid sebab nak berehat, tak ada niat apa-apa, tak dapat apa-apa lah. Okey, tapi kalau kita niat dengan itikaf, kita akan dapat pahala. Okey, jika diniatkan akan menjadi ibadah, dan jika tidak diniatkan hanya menjadi adat atau kebiasaan sahaja. Okey, dalam ibadat niat penting antara untuk membezakan fardu dan juga sunat. Contohnya puasa. Okey. Tapi ada yang perkara yang berlaku, yang tetap berlaku tanpa niat. Contohnya, dalam akidah, apabila seseorang yang menolak kepercayaan kepada rukun iman dan Islam dianggap telah kufur walaupun secara olok-olok. Sebab tu tak boleh main-main. Macam kita pernah belajar dengan 4 pengajian Quran, gejala mempersendakan agama. Okey, dia boleh jatuh kufur lah. Begitu juga dalam ibadah, terdapat beberapa perkara yang sah dilakukan walaupun tidak diniatkan. Contohnya akad nikah. Okey, tadi niat dah habis, kita akan tengok kepada ikhlas. Dari segi bahasa bersih suci, dari segi istilah adalah niat yang tulus dan murni kerana Allah dalam melakukan segala amalan dan pekerjaan. Okey, ikhlas ni agak susah lah kita nak buat, tapi kita boleh cuba. Memang kena buat lah. So yang ni anda boleh tengok kepada pantas minda kesimpulan peranan niat. Okey, niat membezakan satu perbuatan yang berkaitan niat menjadi adat yang tidak diberi pahala oleh Allah. Perbuatan yang diniatkan dengan ikhlas akan menjadi ibadah dan diterima oleh Allah. Perbuatan yang diniatkan tetapi tidak ikhlas tidak diterima sebagai ibadah. Okey. Seterusnya apa ciri sifat ikhlas? Prinsip hidup, menjadikan setiap pekerjaan sebagai ibadah, berusaha memperbaiki mutu. Okey, dia walaupun dia tidak dipuji, tapi dia still ataupun dia tetap akan melakukan pekerjaan tu dengan bersungguh-sungguh. Dia jadi rajin. Tak kisahlah orang nampak ke tak nampak. Kemudian gigih mengajar cita-cita, merendah diri, menggunakan kekayaan untuk berkhidmat kepada orang ramai. Dalam keadaan yang berlaku sekarang, harta-harta yang ada walaupun kita duduk rumah, tapi cuba cari ruang-ruang untuk kita memberi manfaat kepada orang lain, sedekah kepada orang yang ada di sekitar. Kemudian ingatlah Allah dalam setiap aktiviti yang kita lakukan.
So, apa kewajipan ikhlas? Hmm, kewajipan dia apa? Wajib lah. Okey, apa kelebihannya? Sentiasa bertakwa, amalannya akan diterima oleh Allah, mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat, mendapat ketenangan jiwa. Dan apa tidak akibat tidak ikhlas? Dipandang hina, tidak ada kesungguhan, melahirkan budaya negatif dalam masyarakat seperti mengampu untuk kepentingan diri. Kalau dalam ibadah, of course lah amalan tu tak diterima, menjadi rosak dan tidak diberi pahala dan boleh membawa kepada syirik khafi. Ingat lagi syirik khafi? Syirik khafi itu adalah syirik dalaman yang mana kita mungkin solat tu untuk semata-mata nak menunjukkan orang yang kita ni baik. Ataupun kita nak belajar, nak menuntut ilmu semata-mata nak dapatkan pujian orang ramai tu, pandainya budak tu. Okey, apa yang boleh merosakkan amalan? Antaranya adalah kita mengungkit kebaikan yang kita pernah buat. Okey, dan bila ungkitan dia berlaku, dia boleh menghapuskan amalan-amalan itu secara sia-sia lah. Okey, dan perbuatan begini dia sampai merosakkan amalan, dia boleh merendahkan maruah kita sendiri. Okey, kita akan terus dicop, muka tak malu dan sebagainya. Seterusnya boleh menyakiti hati orang lain, macam kita memandang rendah kepada orang lain, memperkecilkan orang tu, okey, riak, menunjuk-nunjuk, dan akhirnya tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat tidak akan percaya dengan balasan pahala. Sebab tu dia akan buat perkara-perkara di atas. Okey. Kemudian bila kita dah niat dan niat itu ikhlas dan kita kena ada perubahan, iaitu dipanggil hijrah. Okey, dia mesti ada satu titik kelemahan kita kena ubah walaupun satu perkara. So kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan hijrah. Kalau ikutkan dari segi bahasa kita berpindah, tapi kalau dalam konteks sejarah Islam, berpindah ke Muhammad dan para sahabat daripada Mekah ke Madinah. Tapi dalam konteks sekarang ada perbezaan. Okey, yang pertama berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua adalah yang merangkumi perubahan kepada hidup yang lebih baik, lebih maju, lebih mulia dan lebih hampir kepada rahmat Allah. Okey, penghijrahan yang dilakukan oleh Rasulullah lah. Tapi walau bagaimanapun penghijrahan boleh dilakukan oleh umat Islam dalam bentuk yang sesuai dengan keperluan dan tuntutan semasa, seperti berhijrah daripada sifat malas ke rajin dan sebagainya. Okey, ini dalam diri seorang pelajar. Kita kuasai macam-macam ilmu dan cuti ni, apa lagi kita boleh tambah kemahiran yang kita ada. Kalau suka media, apa lagi kemahiran-kemahiran dalam ICT, software yang kita masak, menu-menu yang ada, okey, boleh kita tambahkan. Alright, so apa pengajarannya? Setiap pekerjaan adalah dilakukan dengan niat yang ikhlas. Ikhlas adalah sifat terpuji yang ditentu oleh Islam, dan sesuatu ibadah yang dilakukan tanpa ikhlas tidak akan diterima Allah, dan setiap muslim wajib berhijrah. So tanamkan dalam diri cukuplah satu perubahan yang kita nak buat. Okay, jadi bila belajar tajuk ni kena ada perubahan yang praktikal lah. Okay, lagi-lagi kita tak jumpa orang kan, apa yang kita buat dekat bilik seorang dalam keadaan yang PKP ni, apa manfaat yang kita boleh beri kepada orang lain. Cuba cari satu yang kita boleh berubah, okay, menambahkan mutu dalam diri. Okay, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.